Hai semua, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita kenali siapakah Secret Recipe ini. Secret Recipe merupakan institusi yang tidak asing bagi rakyat Malaysia yang terkenal dengan pelbagai aneka kek yang sedap dan berkualiti. Oleh kerana itu, Secret Recipe merupakan institusi terkemuka dan terbesar di Malaysia yang disahkan halal Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Syarikat ini ditubuhkan sejak tahun 1997 oleh Datuk Steven Sim. Sejak penubuhannya, Secret Recipe telah berkembang ke lebih 440 kafe di seluruh Asia. Ia menyajikan kek, minuman dan makanan fusion atau dikenali dengan gabungan masakan yang berasal dari negara dan budaya yang berbeza. Ahmad, pada hari ini, pelbagai produk makanan dan kepenggunaan yang bersifat semasa banyak di pasaran. Ada antaranya dimaklumi kehalalannya dan ada juga yang masih belum diketahui hukumnya, terutamanya konsep halal dan haram dalam makanan. Dengan itu, produk-produk seperti ini memerlukan kajian yang mendalam oleh para ulama bagi menentukan hukumnya secara jelas. Oleh itu, apakah konsep asas halal dalam Islam dan implikasinya? Baiklah Siti, dalam isu berhubung konsep makanan dan kepenggunaan halal, ulama menetapkan 3 syarat utama seperti berikut. Yang pertama, mestilah tidak melampaui batas. Walaupun Islam sendiri telah mewajibkan kita mencari makanan yang halal dan suci dalam kehidupan, namun kita juga diingatkan agar tidak tersilap dalam mentafsirkan arahan tersebut sehingga menyebabkan pembaziran, kerosakan, kemudaratan dan sebagainya. Konsep kesederhanaan juga amat perlu difahami oleh semua lapisan masyarakat Islam. Jika kita kembali kepada sunnah, Rasulullah SAW amat melarang para sahabat melakukan sesuatu amalan kebaikan dan kebajikan secara berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Tidak kiralah yang meliputi urusan makanan, minuman dan sebagainya. Yang kedua pula mestilah bukan daripada sumber yang haram dan bernajis. Tanpa sebarang penafian, segala jenis produk makanan yang haram dimakan wajib dihindari dalam semua keadaan. Ini kerana dikuatiri makanan haram itu bertukar menjadi darah daging. Dan syarat ketiga, ulama telah menetapkan dalam konsep asas halal ini ialah mestilah memilih produk makanan yang halal dan bersih. Islam sendiri telah mensyaratkan pengguna Islam agar mencari makanan dan minuman yang halal dan baik. Umat Islam khususnya sebagian pengguna agar memilih semua jenis produk makanan atau minuman yang halal lagi bersih. Adalah tidak benar apabila terdapat segelintir pengguna merungut, susahlah nak cari yang halal belaka. Sebenarnya mereka silap. Jika diselidiki dalam Al-Quran, sudah terbukti bahawa perkara yang halal lebih banyak dari yang haram. Status halal Secret Recipe terhadap pelbagai kategori dari sudut bahan mentah, proses penyediaan dan produk akhir gunaan. Seperti yang kita maklumi, Secret Recipe dengan bangganya mendapat pengiktirafan halal dengan standard tertinggi daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada tahun 2014. Setiap aspek syarikat dari bahan mentah, dapur, kilang hinggalah kerangkaian premis sudah semestinya semua disahkan halal, terutamanya dari sudut bahan mentah. Bahan mentah adalah elemen paling penting dalam pensizinan halal Malaysia. Ia bermula daripada proses pemilihan pembekal yang dipercayai, seterusnya kepada proses di mana semuanya dipastikan mendapat sijil halal. Ini termasuk bahan mentah yang diimport daripada pembekal dan pengilang luar negara yang disahkan halal oleh Badan Pensijilan Halal Asing yang diiktiraf JAKIM. Yang kedua, dari sudut proses penyediaan pula, kawalan halal dalaman diwujudkan untuk memasukkan latihan kesedaran halal kepada semua pekerja dan audit halal yang dijalankan di kilang, premis dan pembekal bahan mentah. Ini merupakan usaha-usaha syarikat sebagai jaminan halal kerana mereka mengambil tegas dalam memastikan keyakinan pengguna secara berterusan walaupun sepanjang pemprosesan berlangsung. Di samping itu, kerjasama rapat bersama pasukan juga penting untuk memastikan kebersihan dan keselamatan makanan yang optimum. Dan yang akhir sekali, status halal yang ditekankan dalam produk ini ialah produk akhir gunaan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memeriksa semua kilang, restoran, ramuan, bahan dan proses. Apabila semua aspek sudah diperhalusi keyakinan kehalalannya, barulah mereka menganugerahkan sijil halal kepada Secret Recipe. Apa yang diutamakan di sini ialah bagi setiap syarikat atau pemohon SPHM hendaklah mematuhi keperluan umum pensijilan halal, dan antara keperluan kepada pensijilan halal ini ialah dari sudut bahan mentah.
Bahan mentah hendaklah dipastikan halal, selamat dan tidak tercemar. Seterusnya, produk menu dan perkhidmatan. Produk yang dihasilkan hendaklah tidak menyerupai sebarang bentuk haiwan yang dikategorikan sebagai najis mughallazah. Seterusnya, pemprosesan. Semua aktiviti yang berkait dengan penyediaan dan pemprosesan bahan mentah hendaklah memenuhi hukum syarak. Seterusnya, penyimpanan. Penyimpanan hendaklah diasingkan dan dikhususkan untuk bahan mentah dan produk halal sahaja termasuk produk perdagangan. Begitu juga dengan peralatan dan perkakasan, mestilah digunakan pada bahan yang halal sahaja. Seterusnya, keperluan yang diperlukan ialah dari sudut latihan. Latihan kesedaran halal perlu dilaksanakan kepada pekerja baharu selama 3 bulan dari tarikh perlatihan. Seterusnya, pembukusan, pelabelan dan periklanan hendaklah dipastikan halal, tidak tercemar dan selamat untuk kegunaan manusia. Seterusnya, kawasan premis termasuklah di pejabat, kantin dan tempat tinggal pekerja hendaklah dipastikan bebas daripada bahan yang tidak halal. Seterusnya, kemudahan dan kebajikan pekerja. Bilik dan ruang solat hendaklah disediakan di tempat yang munasabah. Seterusnya, dari sudut sanitasi, pembersihan di kawasan pemprosesan hendaklah dilakukan secara berjadual. Dan seterusnya, dari sudut pekerja, jumlah pekerja Muslim hendaklah mencukupi mengikut keperluan pemohon serta semua yang berkait kebersihan tentang pekerja perlu berada di tahap yang baik, bersih dan sopan. Selain itu, keperluan pensijilan halal ini memerlukan pengangkutan dan pengedaran hanya untuk kegunaan bahan mentah yang halal sahaja. Seterusnya, dari sudut dokumentasi dan rekod, hendaklah dipastikan simpan dengan baik dan juga dikemas kini dan mudah untuk dirujuk semasa pengauditan atau pemantauan pensijilan halal Malaysia. Seterusnya, penghilangan kontrak atau OEM. Pihak pengiklanan kontrak atau OEM hendaklah membuat permohonan dan memperolehi SPHM di bawah skim penghilangan kontrak sebelum layak menawarkan perkhidmatan penghilangan produk kepada syarikat lain. Seterusnya, apa yang diperlukan ialah pematuhan undang-undang dan peraturan. Operasi perniagaan hendaklah memenuhi semua perundangan dan peraturan yang berkuat kuasa. Dan yang terakhir sekali, alat dan usul penyembahan hendaklah tidak berada dalam kawasan pemprosesan. Rentetan daripada keperluan-keperluan pensijilan halal seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, Secret Recipe berjaya menghasilkan produk berprospek tinggi di pasaran. Secret Recipe sangat menitik beratkan kualiti barang produk makanan yang digunakan berbanding makanan dengan cara mengeluarkan makanan yang bermutu tinggi. Selain itu, Secret Recipe juga menggunakan konsep baru dan unik untuk produk mereka bagi menonjolkan keunikan syarikat Secret Recipe sendiri. Misalnya, syarikat Secret Recipe yang mengeluarkan makanan dan kek yang terdiri dari pelbagai jenis rasa, perisa dan bentuk. Rasa kek yang masam dan manis merupakan salah satu ciri produk Secret Recipe. Semestinya dengan kepelbagaian perisa dan bentuk ini membolehkan pelanggan mempunyai lebih banyak pilihan yang menepati cita rasa mereka. Dan yang terakhir sekali, Secret Recipe sendiri sangat mengambil berat dalam menyesuaikan produk dengan selera tempatan, di mana sebelum memasuki sesuatu pasaran di negara baru, Datuk Steven Sim akan melakukan kajian pasaran berkaitan gaya hidup dan perbezaan budaya serta jenis makanan utama dan budaya pemakanan masyarakat di negara tersebut. Dengan perkara ini, dapat memastikan produk Secret Recipe mudah diterima oleh seluruh masyarakat tempatan. Secara intihannya, mencari yang halal itu merupakan satu kewajipan ke atas umat Islam. Sekiranya konsep halal dalam makanan dan minuman dapat diperkasakan dalam kehidupan masyarakat Islam, pasti ia mampu melahirkan generasi Al-Quran yang peka terhadap hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Islam. Hal ini telah bertepatan dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 yang bermaksud, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya."